Pergi lembu perah. Memang tak keluar pun. Perah santan tu. Kalau kampas kelapa kan keluar santan kan. Itu perah. Tarik dia tu. Kuting susu tu. Dia tarik macam tu. Baru keluar susu dia. Tu dia cakap betul. Tarik susu. Kita cakap perah susu. Sini macam IPM ni daging ke susu ke dia scale macam mana? Besar ke medium? Kita maksud dia apa? Macam ladang UPM macam dikira ladang besar ke atau medium punya ladang? Medium. Kita beroperasi yang pertama sekali matlamat kita dapat pajak. Kalau ada lebih lembu jual. Kita kena hadkan. Kalau misalnya pedaging kita kena hadkan 150 saja. Kalau lebih daripada tu kita kena jual. Sebab kawasan kita kepengurusan kita, kewangan kita di skala yang lebih besar. Jadi itu yang kita kena hadkan. Itu juga dengan lembu susu. Kalau kita commercial farm, kita akan pergi seberapa besar yang boleh. Selagi boleh tambah lagi, lagi besar lah commercial farm. Yang tambahkan kita bukan commercial farm. Tapi BC selalu bising cakap cari duit. So dia nakkan input yang kurang, output yang banyak. Berniaga tanpa modal apa dia? Salah. Berniaga tanpa modal apa dia? Rugi. Berniaga bercakap lah. Cakap tak ada modal tu kadang-kadang kena minum air kan. Jual temberang tu tanpa modal. Faham tak? Mana air liur je. Takkan BC suruh kita generate cakap dengan air liur je. Mestilah put in masukkan duit untuk nak kita jadikan modal, invest. Semua tak jadi. Pasal tu lah. Tak super bikin. Biasanya kalau makanan lembu ditanamkah juga? Macam rompia macam apa contoh? Jagung kah? Kah ada makanan lain? Makanan utama lembu, baik lembu daging ataupun lembu susu, ialah food. Ataupun kita panggil forage. Forage ini apa sahaja tumbuhan yang boleh dimakan oleh lembu. Kalau kita rumput ialah rumput-rumput padang tu. Jadi jalan kita tolong dia orang. Banyak tanya pasal lembu kan. Mesin juga. Mesin pun Cik Rijal boleh jawab lagi. Okey. Cuma design nanti lah. Design tolong. Pengenalan bagi penghasilan produk telusur dan pedaging dan bukan rezeki pasal-pasal terlibat sebanyak perlu. Penghasilan hasil telusur dan pedaging dari tingkat makanan ke tingkat pemasaran. Jadi Malaysia digunakan sebagai penghasilan hasil telusur dan pedaging. Kos-kos yang berkaitan dengan hasil telusur. Dia punya. Adalah surat tu. Senarai dah. Aduh. Untuk senarai. Betul apa? Ada tanya. Tu doktor vet. Kalau nak bawa ubat, tapi Cik Rijal boleh jawab lagi. Dia sebab pengalaman Cik Rijal 40 tahun kan. InsyaAllah. Ubat pun ada membrana juga. Sebenarnya tadi juga lah. Itu perkara yang nak. Kita bagi pada sidang. Apa sidang? So dia dekat saya cuma kejap ni nak tengok dia punya. So macam yang kami nak dekat situ je lah surat. Ya. Dalam tu. Nak maklumat je lah. Produk susu. Cash flow dia tak sebut Cash flow. Ini tajuk costing 501 bagi Resesi Pertanian. Ada juga costing tu. Ada juga. Costing je lah tapi bukan cash flow untuk daripada nak buat bangunan berapa tu tak ada lah kot. Kami nak tahu pasal implement kos operasi implement yang terlibat semua lah kos-kos tu. Lepas tu dia nak tahu balik modal ke tak apa yang kita sudah cash flow kami juga ada pembangkit saya sekarang malah nak duduk dah. Saya malah nak tunggu kawan saya tu budak tu dia nak ambil susu ni. Malah nak jumpa dia. Malah nak tembung kan dia. Cik Tamzi yang tadi tu bukan saya tu. Siapa nama dia? Azman. Azman. Apa dia nak? Kalau dia nak tukar sampel dia tu siapa seluk? Abang seluk tu tak kita orang tak. Dia seluk. Dia seluk dengan budak-budak. Ini banyak sangat 30 ekor tu lah. Itulah dia. Saya kata kalau sapi berapa ada dia tu. Berapa yang ada. Saya cakap dengan dia sudah datang masa timbang itu. Saya biasa dengan dia. Tapi itu nama dia. Sebab dia masa saya dekat perubatan dia habis matrik dia masuk perubatan lah. Nak jadi projek apa? Projek apa kenal kan? Bukan saya dia kata dia lecturer. Dia lecturer lah. Mungkin masa tu dia ada master. Dia ada master dan dia naik. Bermakna dia
Tapi masa masuk perubatan itu lagi, dia punya sains. Dia dah naik lah, dia dah naik. Tu saya kata siapa lecturer dia? Saya lah cik. Alamak. Siapa lecturer dia? Nak suruh kami ambil sampel boleh, tapi Ada dia apa? itu yang saya dah cakap dengan dia. Bawa lah teh tarik pagi-pagi. Kau bawa lah tu. Bawa lah Bukan rasuah kau. kan. Tapi memang macam tu lah adat orang ladang. Kan. Kami tak buat apa pun. Tak apa. Sebab kami sebenarnya Orang tak ada gaji, kita orang tahu. kami ada kerja kami sendiri. Kami ada kerja kami sendiri. Macam Lepas tu, lecturer ni. awak nak minta kami tolong awak ambil sampel. On top of kerja Kami kita dah dah dua ada. kerja dah. Sedangkan kerja kami ada kan. Ada skop lain lah. Awak sendiri boleh ambil. Tapi oleh kerana dia nak pijak tahi lembu pun dia takut. Macam mana dia nak selok Dia desap kat betul-betul kita. nak ambil, dia suruh kita ambil. Bila desap kat kita, dah tambah kerja lah. Jadi saya cakap dengan dia boleh, tapi saya tak cakap dengan student dia, saya cakap dengan dia. Apa bawa lah teh tarik ke kan. Ke apa buat budak-budak semester ni Staff syok sikit lah. Sedih lah. Dapat lah upah sikit. Hati-hati orang kata. Hati-hati. Kan. Sebab orang kadang orang buat research, orang ada allocation. Orang ada allocation. Lecturer bila dia buat penyelidik kan, dia buat okey nak ambil sampel, satu sampel berapa. Kadang-kadang benda tu dia tak pergi declare tau dengan kita. Kita bagi free tapi padahal dia dengan kerajaan dia declare bayar. Macam tu. Universiti Melaya pun ada datang ambil sampel kat sini. Kita sampel lah. Ini saya rasa saya tak perlu simpan lah kat sini. Saya cuma nak tengok dia punya tu lah. Jadi balik pada yang bersusu tadi. Makanan. Makanan. Rumput. Okay. Rumput dia ada banyak jenis rumput. Dengan lagi rumput yang kita tanam dekat padang rumput adalah rumput-rumput yang kita pilih lah. Salah satu sebabnya ialah kandungan protein dia tinggi. Rumput padang ni pun rumput lembu makan juga. Kan? Tapi mungkin kandungan protein yang ini adalah lebih rendah sedikit daripada yang ada di padang Beckera dicamba. Dan satu lagi Beckera dicamba, bila dia tumbuh dia tinggi. Untuk padang rumput dia sesuai lah sebab dia tahan lasak dan sebagainya kan. Dan rumput yang meninggi dan daun Aiman. Aiman siapa? Aizamuddin. Kau panggil apa? Din. Aisyah. Aisyah. Saya rasa macam ni. Okey. Korang lantik ada 2-3 orang dengan Cik Ija, seorang lagi dia tak ambil gambar. Proses tu. Ambil gambar video kat list dia kan. Proses daripada awal tadi patutnya. Daripada awal tadi lembu masuk ambil semua baru doktor tu nampak. Kau macam ni yang kita pakai air kan. Kan boleh kita applykan mechanization kat situ. Kan? Sebab sekarang ni air direct daripada ni mungkin kita boleh pakai rainwater harvesting yang dia suggestkan. So maksudnya flow ada seorang akan ambil gambar, seorang tu ramah kan. 2 orang ke 3 orang ke takut berbeza ni kan. jadi pemahaman kan. boleh cover skop yang lebih luas. Jadi korang tak ada lah macam ni korang dengan 4 lepas nanti korang repeat balik. Tak apa sebenarnya berapa minggu ni sampai minggu Minggu 14. depan nak present. Minggu depan nak present. Saya ada present lagi satu kan. Ada yang satu, ada 2. You ambil proses angkul tu bersihkan lagi Balik nak ulang lagi minggu depan sempat ke? Tak, diorang sempat je. Kita orang minggu depan ni mid-sem, Cuti, sem diorang break. cuti. Lepas tu terus. Lepas Sebab tu kita mid-sem orang nak pula. jumpa hari ni juga. Macam just tahu macam basic proses untuk tenusu Basic dengan lah. petajin. Minggu tu buat proposal untuk tak yang dia lagi proposal dia. Minggu depan ni proposal presentation proposal. Untuk kena ni jumpa lagi. untuk projek ke? Tak Tak, ada dia lah. subjek positif tu je. assignment. Assignment. Bila buat benda baru kan, tu kena macam ni. Kalau you tengok mesin tu memang nampak rumit sangat mesin tu. Sebenarnya konsep dia senang aja. Dia based on vacuum. Vacuum yang diwujudkan dalam tangki, di mana bila kita pasang yang dipanggil cluster tu, vacuum tersebut, vacuum cleaner tu kalau awak sumbat dalam puting tu pun dia sedut susu tu. Tapi sekarang kita ada 4 puting, kita nak keluarkan 4 susu tu. Rentak Jadi kan? jadi dia based on rentak tau. Cik macam dia tak boleh tarik sekali tak mau. Dia kena tarik dia letak medium tu. Dia tu suatu pulsator yang kat atas yang bulat-bulat macam pedal apa tu kat atas. Itu satu. Itulah. Tak marah kan kereta besar pula kan. Tak pernah lepas ni kita beritahu. Tak boleh masuk. Harap. Tak, nanti cukup. Saya tak kenal orang pucung ni. Orang pucung datang. Berapa menit dulu dah. Itu je konsep dia, senang je. Sedut, keluarkan susu. Kalau you tak sedut pun
pemerah dia akan perah, dia tarik susu itu keluar. Tapi you nak sampai 100 kali matilah, besok tangan bengkak. Kan? Jadi itu yang maksud dia tu. Pasal dia senang. Tapi bila dah melibatkan banyak-banyak, dia jadi canggih lah, dia jadi lebih rumit. Kita ambil gambar. Tak tahu lah proses dia. Lembu sakit apa tu dia kena buat. Mana? Yang semalam tu? Oh, Habis mati ada makan. satu benda dia makan. Ya, doktor kata tak izin macam mana? Tak keluar. Dia tu Senang. sebang dia nak beli tu nak. Abang minat je lah. Orang kat dia je. Kan? Orang Makanan lain jamin. aku tak dapat saya letak. Saya bukan apa. Saya kata saya nak cari orang yang boleh nak ambil. Raja Amin lah. Sebab dia kata lebih sakit. Dia mahu apa nak ambil. Yang makanan utama tu Ah, lembu. rumput. Rumput. Makanan lembu ialah rumput. Dan apabila kita nakkan susu dia banyak, kita kena beri makanan tambahan. Macam kita makan nasi, kita makanlah vitamin dan sebagainya, suplemen. Kita beri suplemen. Begitu juga dengan lembu daging, kita kena beri makanan tambahan, suplemen supaya pertumbuhan badan dia lebih cepat. Kita press kan, bagi dia cepat besar. Kan? Jadi suplemen untuk lembu penyusu dipanggil dairy cattle pellet. Dairy cattle pellet, DCP. Bahan-bahan di dalam dia berasaskan macam soya, jagung, itu semua yang hampas buangan yang menyertai kandungan protein yang tinggi. Ya? Dan juga makanan bagi lembu daging dia lebih kepada pertumbuhan otot dan sebagainya, itu dia perlukan macam hampas buangan kelapa sawit. Dia paling senang hampas buangan kelapa sawit, koko, pisang dan sebagainya yang diolahkan jadi bentuk pellet. Pelletkan. Jadi senanglah kita beli pellet saja. Jadi mahal. UPM tiada Tidak, kita tidak ada unit nak proses betul-betul. Tak ada. Dia peternak luar, dia nak beli pellet mahal. Bahan yang dah siap. Jadi dia beli dalam bentuk mentah. Pelapahnya. Mentah. Jadi maksud dia kilang kacang soya, dia buang hampas tu dia beli murah pula. Kadang boleh dia ambil percuma, lepas tu tengok kilang macam dia ada ambil hasil. lama-lama dia jual. Dia kenakan harga. Jadi dia beli pun masih murah lagi. Jadi lembu makan makanan yang berasaskan Tak proses lagi. tak proses. Digaul-gaul campur dengan rumput dan sebagainya. Jadi dia makan, jadi berasaskan protein yang tinggi, pengeluaran susu dia banyak. Itu kita nak tolakkan susu dia lebihkan lagi. Kalau you bagi rumput semata-mata, memang susu banyak tu lah. Tak adalah nak meningkatkan pengeluaran susu dia. Itu dari segi pemakanan dia. Ya? Okey. Lagi Makanan lain macam jagung tu tidak pakai tu. Pakai. Tapi kalau awak bagi setongkol jagung, nak kunyah susah. Macam ada Pasal dia kita chop. Kita ada ladang jagung, kita ambil semua daripada ladang jagung tu, balik jagung dia, balik pokok dia, daun dan sebagainya, masukkan dalam satu mesin tu dia chop. apa nama mesin tu? Chopper. Chopper. Dia panggil chopper, kan? Dia akan chopkan keratan yang besar-besar tu pada keratan yang kecil. untuk dia makan tu je lah, kita guna mesin chopper tu je lah. Ya. Kalau misalnya lembu terusuk di sini, sebenarnya kita bagi dia makan rumput. Tapi rumput yang kita potong di padang tu, jadi tak payahlah lembu ni keluar jauh. Kita ada satu lagi ladang di ladang 15 di mana kita tanam rumput kuda, gini grass ya, rumput gini di mana rumput tu kita potong dengan mesin. Dia tinggi macam pokok padi je. Tinggi. Yang dekat comet kah? Dekat comat tu. Cung. Komat. Ada kalau fakulti tu ada kan nampak tepi tu. Kena rumput hijau tu. Ada dalam Di tanah. Ditanam tu. Yang kami bertumbuh. Tak. Bila dah tumbuh tinggi nanti kita akan potong dengan mesin. Rumput tu akan bawa balik bagi makan pada lembu di padang. Kalau lembu yang lepas maguk di padang, dia makan juga rumput di padang dan dia makan juga rumput tu. Mana dia banyak dapat rumput yang muda, kandungan protein dia tinggi. Kalau kandungan protein dia tinggi, dia akan convertkan jadi susu banyak. Kalau yang lembu daging, kandungan protein tinggi, pertumbuhan dia adalah besar.
itu dia. Kalau potong rumput tu guna mesin apa? Okey, kita panggil forage harvester. Forage. Forage ialah Yang tanaman rumah. lah. Harvester. Sebenarnya harvester nama dia. Kan? Dia ditarik dengan traktor dan dia ada macam potong padi tu. Potong, pusing tu, potong, tolak masuk ke dalam dia punya bekas. Mesin dia ada sini lah. Semua mesin. Mesin tu berada dekat ladang 15 kita. Tempat yang kita potong tu ada satu bengkel. Dekat Comet tu lah. Kalau kita nak pergi boleh gambar. Kita pergi Comet. Comet. Cepat Sebab pergi waktu Comet. sekarang ni mungkin ini dengan tempat tu. Apa buat tu kita. Jadi pagi. Kita Comet tu yang tepi stadium tu kan? Ikut belakang rumah tu. Okey, awak lebih dekat daripada awak pusing jauh. Ke highway tu. Dia guna forage harvester. Maksudnya sekali rumput tumbuh kan berapa kali kita boleh harvest? Okey, rumput kita harvest pada usia 3 minggu. Kurang cantik lah. Mana usia muda tu dia tengah naik tu kalau orang protein tinggi. Dia boleh cecah sehingga 14% protein di dalam dia tu. Okey, tapi kalau 14% tu untuk lembu susu masih tak cukup lagi. Jadi perlukan kurang-kurangnya 18% protein dalam diet dia sehari. Jadi Sehari, itu sebab apa kita perlu bagi dia makanan tambahan. Kan? Jadi kita dah beri makan rumput, dia dapat 14, kita bagi dia makan tambahan lagi tadi, tambah lagi protein dia. Jadi protein dia tinggi. Jadi kurang satu hari dia dapat dari 18% protein. Ya? Okey. Terus untuk yang kalau lembu pedaging kan dekat Blok C ke ada yang Slaughterhouse. Okey. Boleh guna ke? Slaughterhouse mana? Ni Dekat fakulti pertanian ni. Itu fakulti pertanian punya. Lain, lain. Kan? Kami punya slaughterhouse ni atas ni. TPU punya nanti TPU besar. punya slaughterhouse, TPU punya. Yang sana punya fakulti pertanian punya. Itu fakulti pertanian punya bawa animal science. Itu kalau awak nak gunakan awak kena minta izin daripada fakulti daripada animal science lah. Mesin dia sama saja tak dekat fakulti dengan mesin ni? Dia lebih canggih lah. Dia lagi canggih. Pada asasnya semua sama lah. Kayak macam kutub saja. Saya tak guna ni. Di mana? Di fakulti. Fakulti. Dia guna bila ada kelas. Bila tak ada kelas, apa nak gunakan? Boleh ke kami nak tengok operation ni nanti? Fakulti mana? Slaughterhouse tu. Bina? Kami tak pernah buat operation kat slaughterhouse. Sebab apa? Dia hari raya Baru boleh buat. baru ada. Tapi hari raya yang ni tak ada lah. Yalah. Kalau hari raya Haji, Korban dengan hari raya puasa ada. Habis lembu-lembu ni dijual dalam bentuk lembu lah, bukan dijual dalam bentuk daging. Ya saya. Kita jual hidup. Kita jual hidup. Okay. Bezanya jual hidup dengan jual Daging. Daging. Runcit lah. Runcit. Jual runcit lebih untung. Tapi kita tak larat buat. Sebab apa? Jual runcit biasa berlaku di pasar. Semua bahagian tu jual. Kepala, kaki, ekor, kulit, lidah, mata, otak, semua orang boleh jual di pasar secara runcit. Tapi UPM tidak ada harga-harga untuk jual otak berapa harga, tidak ada. Jadi UPM cuma ada yang kasar, iaitu daging dengan tulang. Daging tulang dengan alat-alat dalaman macam padu, hati, itu je lah. Itu je harga yang ada kat UPM. Itu sebab apa kita tak dapat jual kita tak dapat jual kulit. Kita tak ada standard price. Kita tak dapat nak jual kaki. Kita tak ada standard price. UPM tak letakkan. Ekor pun dia tak letakkan harga. Kalau Macam mana harga dia? kalau macam jual macam harga pasaran biasa? Kalau ikut ceritanya macam ni, yang UPM letak harga semua pada daging, Tulang dan alat-alat dalaman. Dalaman. ada alat dalaman macam liver, hati, paru. Okey. Kalau ikut cerita kita sembelih satu ekor lembu, itu saja yang kita jual dalam UPM. Yang lain semua buang. Buang. Kalau ikut cerita, tapi buang sayang, orang boleh makan. Orang boleh makan perut. Jadi
kita nak jual, nanti audit akan bertanya, kenapa you jual perut, berapa you jual perut, mana pergi duit dia, mana pergi duit dia. Sedangkan lembu tu adalah lembu UPM. Awak jual perut lembu tu, awak duit tu pergi ke mana? Masuk ke bendahari. Masuk bendahari, mana bukti dia, mesti ada resit pembelian. Jadi benda-benda tu menimbulkan curiga pada audit. Jadi tak dibenarkan. Senang kita jual hidup. Jual hidup kita jual semua. Timbang satu ekor lembu tu, kan, kali dengan harga yang UPM letak. Harga UPM letak bawah 5 tahun. 1 hari hingga ke 5 tahun, harga dia RM9 berat hidup. Kali dengan 9. Kalau timbang lembu tu, harga berat dia 100 kg, kali dengan 9. RM9 sekilo lah. RM9 sekilo. Bawah 5 tahun. 5 tahun hingga ke 10 tahun, dia jatuh RM1, RM8. Lagi tua, lagi murah. 10 tahun ke atas, dia jatuh RM7. Itu sebab apa? Kenapa nak simpan lembu sampai tua? Jual murah. Betul tak? Jual masa dia tengah mahal, RM9. Mana bawah 5 tahun. Daging kita jual bawah 5 tahun. Sebab tak ada lembu tua. Biasa yang dekat mesin, dekat mana? Dekat situ, dekat tempat menyembelih itu mesin apa saja ada? Potong tulang je. Potong tulang. Potong tulang. Kalau sembelih cara manual. Sembelih mesinnya pisau. Pisau tulang. Biasa. Biasa. Pelapa. Sembelih guna manual lah sendiri. Manual. Kalau manual sembelih tak boleh guna mesin. Sebab kita nak kena baca dan orang yang akan sembelih mana boleh pakai mesin. Tu kan. Lapah je lah kan saya. mesin pelapa ada sana? Melapah tak ada. Melapah pun Manual juga. Kalau ikut rumah sembelihan yang proper, yang betul-betul yang diambil kira kebersihan, macam di Shah Alam tu, lembu dibawa masuk Masjid tu Shah Alam tu. Bukan rumah sembelihan Shah Alam, GPV Shah Alam. Seksi berapa saya pernah lupa dah 18. Saya tengok masa Ayah Haji tu bukan mesin tu pun. Dekat pek lembu. Tapi bukan mesin tau. Okay. Dia tak pakai manual. Dia sebenarnya macam ni. Lembu yang dibawa masuk, kan, sebelum disembelih, dia nak kena ikat apa semua, susah. Jadi apa yang dia orang buat sekarang ialah dipanggil stunning tau. Stunning ialah dikarunkan ataupun dihentakkan sikit pada tengah kepala dia supaya dia mamai tau. Dia mamai dan dia tidak mati. Jangan hentak dia mati dah tak kira bangkai lah. Jadi bila hentak sini dia tombang. Dia macam mamai, dalam pada dia mamai tu sembelih. Jadi tak perlu nak ikat. Tak perlu nak ikat. Jadi bila dia dah jatuh je kan, seorang akan pegang kepala, seorang akan terus sembelih. Tak perlu nak ikat apa semua. Bila awak dah sembelih, karkas tu, lembu yang dah sembelih tu terus naik gantung terbalik, kaki dua ke atas, belakang, dan kepala bawah, supaya darah semua turun. Bila darah turun, dia dah mati, dia akan jalan dalam conveyor. Mana lembu tak boleh cecah tanah, tak boleh cecah lantai pun. Dalam masa digantung dia berjalan tu, dia akan potong, buka kulit, lapah kulit, ya. Jadi bila kulit dah lapah, dia akan potong bahagian perut, keluarkan semua isi perut. Jadi apa yang tinggal ialah kaki, badan, dan kaki ada kepala. Kepala potong, asing. Jadi apa yang tinggal ialah kaki belakang dua tergantung, perut kosong, dan kaki depan kan. Sekarang dia akan belah dua, dia akan belah 4. Jadi lembu tu sebenarnya, daging pada lembu hanya di kaki saja. Di sini adalah kosong. Tulang kan yang kusut macam tu. Awak tengok lembu, daging dia di mana? Di kaki, di otot sini aja. Di tengah-tengah lembu tu adalah perut dia. Perut yang besar dan isi perut semua. Bila awak dah potong, keluarkan isi perut, limpa hati lembu, kosong. Dia jadi tong yang kosong. Tak ada daging. Itu sebab apa lembu kalau nak beli, awak tengok dia punya isi. Dia otot dia dan juga ponggong dia. Ponggong dia berisi. Bulat. Itu aja. Yang nak buat training tu, nak charge mana? Saya tengok tak ada kadar lah. Nak charge ke tak nak charge? Ataupun kita kata tanggungjawab lah, kalau lembu tu mati ke, dia kena bayar seekor lembu. Boleh juga. Contohlah saya nampak kalau nak pinjam, saya
pinjam Cik Mahfuz tu. Kan? Sebab kalau lembu yang nak pakai lembu daging Besok dia nak datang dulu. Production Tapi dia ada bilik kuliah dia. Slaughtering. Doktor ni doktor yang tanya doktor yang Pengurusan training. punya najis. besok pukul 10 besok Macam Sabtu saya ada. Najis kan Kalau dia saya pasal mobile so establishment macam kalau kita Dia tak macam tengok buka tapi kawasan kadang untuk tak tanam tak, lembu tak tu apa. Dia nak tengok je. dia tanam nanti dia akan tulis kat untuk atas. lembu kan. Cuma Cik Rijal Yalah tak kata macam dia mana telah ada kita orang akan pakai lembu terusu ni lah. prepare benda tu. Cuma satu Cik Tamizi nanti kena saya kena beli tali dia silam. Tak apa Dia tu saya boleh pakai charge, boleh charge juga. Tak sekarang tu Ah, sudah. Boleh charge lah. boleh. Ataupun tak apa saya pakai Macam ni dulu. Saya jumpa sekarang tu yang untuk final project kita jumpa lagi. Tak costing perlu tahu sekarang tu juga. Yang tak Bukan tadi lembu doktor ikan Proposal kan. nak buat satu event kena ada hosting. Tebal kan. Oh. sesuai. Dia macam Rafi Boleh lah. je lah. Okey lah. Saya nombor Cik Rijal lah. boleh. Lembu RM2. Jual-jual daging semua dah. Jual daging. Betul. Kan ada pasal lembu Okey. RM2 semua tu. Ha, kat mana ni? Lebelah tu lepas tu belah 4. Lepas tu Banyak isi tu. Itu di rumah sembelih lah. Yang betul lah. tu nama mesin tu apa? Mesin yang Mesin tarik-tarik. tarik-tarik. Convey Apa nama Bukan dia? conveyor Convey. ialah conveyor. ni yang jalan yang lepe dia berjalan dan conveyor dia bawa botol-botol ke apa kan conveyor. Tapi itu apa ya railing dia railing dia selalu cangkuk Dia gantung dia kat gantung kaki lembu tu kan. tu ke atas tinggi. Jadi lembu tu tak cecah tanah langsung. Benda tu bergerak Bergerak. Dia gerak. Selepas satu proses selesai dia akan tolak ke Bukan sebelah. next. Bila dia dah belah 4 masuk ke bilik yang terakhir tu dia wrapping lah. Dia wrapping semua dilakukan dalam bilik sejuk. Bilik sejuk 4 darjah Celsius lah, jadi daging tak rosak. Lepas tu nanti pemeriksa daging akan datang dan dia periksa daging. Tengok sebab dia dah mahir, dia tengok dia pun dia dah tahu daging elok, rosak, ada penyakit dan sebagainya. Kalau dia tengok daging tu ada penyakit, reject habislah. Pada kerugian tu ditanggung oleh punya lembu lah. Sebab semua orang yang berniaga lembu di pasar atau di mana-mana, awak ada lembu, awak jual lembu awak dalam bentuk daging runcit pada orang ramai, awak kena ada lesen. Lesen untuk berniaga. Jadi lesen berniaga melibatkan di mana awak sembelih lembu. Awak tak boleh sembelih kat rumah di tempat jalan, khas tak lah. boleh. Awak kena bawa lembu hidup tu naik lori pergi ke Rumah dia. rumah sembelih kan, dan yuran dia cuma bayar lebih kurang dalam RM5 saja. Dia jalankan proses tu. Dia jalankan proses tu dan dia mengesahkan, dia chop tau pada daging. Chop pada daging, baru daging tu elok dan boleh dijual ke orang ramai. Baru dia boleh keluarkan daging tu. Kalau tak buang. Kalau dia kata daging ni rosak, tak boleh pakai, ada penyakit, buang. Tapi kebanyakannya sebelum tuan punya lembu tu hantar untuk sembelih dekat rumah sembelih, dia dah tengok lembu tu sakit Macam kulit apa isi-isi perut yang tak elok tu terus buang tau. Dia tak ada waste management apa-apa. Okey, sekarang macam ni. Lembu tu dia cuma ada bahagian dalaman perut-perut tu semua kan. Perut yang diturunkan sebelum dibelah lembu tu, dia turunkan perut siput tu semua, limpa apa semua satu bilik, tuan punya pilih. Dia akan ambil limpa, paru, hati, bedal, lepas tu perut dia akan buka, potong, dia cuci. Dia ambil lah. Sebab benda-benda tu boleh dijual. Boleh dijual. Jadi apa yang ada? Tak ada apa lagi apa kan? dah. Itu je lah. Lepas tu yang daging tadi, yang dah gantung 4 bahagian tadi, dia akan keluarkan berperingkat-peringkat lah. Dia tak, kalau dia nak dia boleh habis jual 4 bahagian tu, dia bawa keluar semua. Kalau tidak, disimpan dalam peti ais kat rumah sembelih. Dia sewa peti ais dalam rumah sembelih, kemudian dia keluarkan satu kotak je, gantung kat pasar. Dah habis nanti, esok dia pergi ambil lagi satu peha. Biasalah dah habis peha dia, lembu tu dah habiskan, dia bawa lah lembu baru ke rumah sembelih lagi kat rumah sembelih tu. Lepas tu simpan lagi peti ais. Jadi dia jual satu-satu tengoklah
ikut orang tu lah. Bisa Bergantung sikit. pada dia Tuan punya jualan. Oh. Kalau dia Depends boleh pada dia lah. habiskan 4 peha tu, Sehari dia bawa keluar lah 4 peha. Oh macam tu. Tapi kalau di pasar macam Seri Sedang tu, mana boleh habis 1 peha? Berapa orang Banyak, sangat? kan? Awak makan daging hari-hari tak? Tak. Dia tanya, awak makan? Tak ada kan? Kita makan daging, masa bila dia betul-betul laku sampai 2 ekor lembu pun habis. Hari raya. Hari raya. Raya je. Hari raya. Kalau sehari tu dia potong mata lembu, bila dia simpan dalam bilik sejuk tu berapa lama pun tahan. Okey. Masa. Saya pernah dengar lembu-lembu yang daging lembu yang cold storage ni datang dari India, datang Import dari lah. Australia, import ni kan, dalam bentuk cold storage ni Yang kerai juga dia. bertahun Tahu. Oh, bertahun. tahun. Saya tak tahulah berapa lama. Setahun pun ada lembu daging cold storage tu Keras tu kan. dah keras. Tapi bila awak nak makan, awak cairkanlah. Ya. Potong. Masak lah. Ha. Okey. Tapi dia punya daging bukanlah daging segar yang macam mana awak Fresh sebelah lah. hari ni, gantung hari ni lah. Dia punya merah tu lain. Ya. Tapi kalau orang tak kisah, makan bila dia dah jadi masakan, kan? Sama ya. Orang makan pun bukan berkira sangat kan. Asal daging makan kan. Nak kalau pergi kahwin, orang jemput makan cuma kan. Ni sedap eh. Ya, saya sedap je makan je lah. Tapi kalau awak sendiri nak makan kat rumah, nak beli, awak nak yang baik kan, itu lain cerita. Okey. Jadi biasanya awak pergi pasar raya, awak tengok tak dekat kaunter yang ini di bahagian rak daging-daging tu yang dia packing, skeping-skeping, awak picit cukup lembik kan, dia bukan beku. Itu adalah daging-daging segar yang dia import daripada Australia datangnya dalam bentuk disejukkan dalam 4 darjah Celsius. Dia bukan beku. 4 darjah Celsius, dia bukan beku. Dan dia sejuk, dia tak rosak, dia sejuk. Dalam perjalanan mesti lebih kurang dalam seminggu ke apa dah sampai ke destinasi dan terus jual. Dia tak boleh sampai sebulan, 2 bulan, tak tahan dia. Tu kira seminggu tu kira segar lah tu. Segar, boleh lah segar dalam sejuk. Oh. Jadi kalau yang macam tu dah sebulan dia dah jadi lain dah, dia dah tukar warna dah. Dia nak simpan sampai setahun tu, dagingnya macam mana tau? Dia sembelih hari ni digantung dalam peti ais yang bukan beku tau. Peti ais yang sejuk. Chill, dia panggil chill dalam 4 darjah Celsius. Jadi dalam pada chill tu dia punya air dalam daging semua dah toast tau. Dah kering. Baru dah lebih kurang dalam seminggu ataupun 2 minggu. Lepas tu dikeluarkan, baru masuk dalam beku yang minus 22 tu. Minus 22, dia beku. Dia boleh simpan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Selagi you jangan matikan Suhu dia lah. suhu dia lah. Dia boleh tahan. Bayangkan tu. Okey, wait. Lepas tu menu management, waste management. Macam Waste management bagi lembu